Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Sadaqallahul azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شق عليه له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Nazir, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Irsyad USJ 1, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama untuk kita terus istiqamah berada dalam satu platform ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahawa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita apabila kita diberi kesempatan walaupun hanya seketika untuk melakukan ketaatan, untuk mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini adalah sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari ini kita semua mempunyai tuntutan kehidupan yang perlu kita laksanakan. Tidak ada sesiapa pun yang boleh nafikan. Saya, tuan-tuan, kita semua mempunyai tuntutan kehidupan yang perlu kita laksanakan. Tuntutan kerjayanya, tuntutan perniagaannya, tuntutan keluarganya. Maksudnya kita itu mempunyai kehidupan, sebuah tuntutan kehidupan yang perlu kita laksanakan demi keberlangsungan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dalam pada mana kita mempunyai kesibukan seperti itu, bersyukurlah kita, bertuahlah kita apabila hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan taufik dan hidayah kepada kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hadir menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara ini sangat besar, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan serba sedikit bagaimana sifat manusia itu sendiri. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah hamba Allah, anak Adam yang mana tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesilapan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan perkara tersebut. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum. Dan mereka-mereka yang melakukan perbuatan keji, melakukan maksiat, melakukan keingkaran, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan aw zalamu anfusahum, kadang-kadang mereka itu melakukan kezaliman ke atas diri mereka. Bagaimana bentuk kezaliman terhadap diri kita, tuan-tuan? Apabila kita tidak menunaikan hak kita sebagai seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedarilah bahawa kita telah menzalimi diri kita. Walaupun keadaan manusia seperti itu, yang sering melakukan kealpaan, yang sering melakukan kelalaian, yang sering melupakan akan Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam keadaan tersebut Allah campakkan taufik dan hidayah, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, untuk dia ingat Allah, untuk dia berzikir kepada Allah, untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia beristighfar dan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam kesibukan kita melayari sebuah bahtera kehidupan di atas muka bumi Allah ini, apabila Allah tuntun hati kita untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah, hadir ke rumah Allah untuk menunaikan perintah solat Jumaat, maka perkara ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya datangkan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana kesempatan yang Allah beri kepada manusia mengingati Allah, walaupun hanya sekadar satu tasbih, besar nilainya. Hadis daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, an Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Sa'ad berkata, suatu ketika kami bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin. Nabi tanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada tak sesiapa yang boleh beri jaminan kepadaku, apabila kalian melakukan satu amalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan, confirm Allah beri ganjaran 1000 pahala, 1000 kali ganda pahala kepada kalian. Satu amalan Allah bagi 1000 kali ganda pahala, ganjaran. Nabi tanya. Contohnya macam hari inilah tuan-tuan, seorang peniaga, apabila dia membuat persiapan perniagaan tersebut, sudah pastinya, contohnya saya ambil contoh perniagaan, contohnya lah perniagaan berbuka puasa contohnya, maka kuantiti makanan, target sale, target keuntungan, maka perkara tersebut telah disesuaikan bagi melalui sebuah perniagaan pada hari tersebut. Contohnya, katalah hari ini dia target untuk mendapat keuntungan RM100. Sebelum dia mulakan perniagaan tersebut, adakah target tersebut menjadi jaminan kepada peniaga tadi? Tidak, tuan-tuan. Maka di sini Nabi SAW tanyakan kepada para sahabat, ada tak sesiapa di antara kalian yang boleh beri jaminan kepadaku,
yang mana kalian lakukan amalan ini, confirm Allah bagi 1000 pahala. Maka fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, salah seorang sahabat yang duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bangkit bertanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin, wahai Rasulullah, bagaimana kami untuk mencapai amalan yang engkau maksudkan tersebut, yang mana kami lakukan amalan tersebut yang Allah pasti akan beri ganjaran kepada kami 1000 kali ganda. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin. Hendaklah kalian itu bertasbih subhanallah tu, bertasbih subhanallah sebanyak 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kurniakan fayuktabu lahu alfu hasanatin, Allah confirm beri ganjaran 1000 pahala, wa tuhattu anhu alfu khati'atin, yang mana Allah akan hapuskan 1000 keburukan dalam diri kalian. Ini jaminan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana kesempatan yang Allah kurniakan kepada seorang hamba Allah, walaupun sekadar satu subhanallah. Hari ini berapa banyak kita sebut subhanallah? Zuhur 33 kali, Asar 33 kali, Maghrib 33 kali, Isyak 33 kali, Subuh 33 kali. Satu hari lebih kurang dalam 150 kali kita sebut subhanallah dalam selepas solat kita, nah. Lihat berapa bagaimana besarnya ganjaran walaupun dengan satu subhanallah. Itu belum lagi tahmid alhamdulillah, belum lagi takbir Allahu akbar, belum lagi tahlil. Baik, saya datangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nu'man bin Bashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid. Nabi kata, ketahuilah oleh kamu, ada 3 kalimah agung yang mana apabila kalian sebut 3 kalimah ini, kalian pada hakikatnya sedang mengesakan Allah, sedang mengagungkan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kalimah tersebut? Nabi sebut at-tasbih subhanallah, wat-tahlil la ilaha illallah, wat-tahmid alhamdulillah. Ini 3 kalimah yang Nabi sebut kalimah agung, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang atifna haulal arsh. Nabi kata 3 kalimah agung ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang atifna haulal arsh. Nabi kata mereka bertiga ini sentiasa mengelilingi arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah-kalimah agung ini sentiasa mengelilingi arasy Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi sebut lahun nadawiyun kadawiyun nahli. Nabi sebut dalam pada mana mereka mengelilingi arasy Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini, kalimah agung ini menghasilkan satu bunyi, yang mana Nabi sebut mereka itu menghasilkan satu bunyi seolah-olah bunyi sebut kadawiyun nahli, seperti bunyinya lebah. Bunyinya lebah. Saya tak pandai bunyi lebah sebab saya bukan lebah, tapi saya rasa tuan-tuan boleh bayangkan bunyi lebah macam mana, nah. Nah, bunyi gitu dah. Nah, sambil pusing 3 kalimah agung ini di arasy Allah subhanahu wa ta'ala, sambil menghasilkan bunyi, Nabi kata seperti bunyi lebah. Kemudian Nabi menyingkap rahsia bunyi tersebut. Bunyi tersebut apa yang disebutkan, hasil bunyi tersebut apa yang diucapkan. Tudzakiru bisahibiha. Nabi sebut kalimah-kalimah agung ini mengelilingi arasy Allah subhanahu wa ta'ala, menghasilkan satu bunyi seperti bunyi lebah. Ketahuilah bahawa yang aku maksudkan dengan bunyi lebah tersebut, tudzakiru bisahibiha, mereka mengelilingi arasy Allah subhanahu wa ta'ala sambil menyebut nama-nama Tuhan mereka, nama-nama sahibnya, nama-nama hamba Allah yang berzikir dengan tasbih, tahlil, dengan tahmid. Nah, tuan-tuan sebut subhanallah, subhanallah itu berpusing di arasy Allah sambil sebut nama tuan-tuan. Tuan-tuan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah agung ini mengelilingi arasy Allah sambil menyebut nama tuan-tuan. Kemudian Nabi sebut
ayuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudhakkiru bih. Nabi tanya, tidakkah kalian suka, tidakkah kalian beruntung apabila kalimah-kalimah agung ini mengelilingi arasy Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut nama-nama kalian. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu saya nyatakan tadi, bagaimana kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Metod untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala itu luas. Luas. Dengan kalian solat, tanda kalian ingat Allah. Dengan kalian berinfak, tanda kalian ingat Allah. Dengan kalian berzikir, tanda kalian mengingati Allah. Tapi hari ini, tazkirah saya pada hari ini adalah bagaimana saya ingin menyentuh, bagaimana mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Kerana apa? Sekarang ini, pada waktu ini, pada saat ini, kita berada dalam bulan yang mana bulan Ramadan sinonim dengan Al-Quran. Tidak ada sesiapa yang boleh nafi perkara ini. Kenapa sinonimnya Ramadan dengan Al-Quran? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini Allah sebut. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dalam surah yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan Al-Quran pada bulan malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Maka perkara ini tidak boleh dinafikan. Maka pada hari ini suka saya nyatakan kepada kita semua, alangkah ruginya Ramadan kalian apabila berlalu tanpa dengan satu ayat pun daripada Al-Quran. Seperti mana yang saya sebutkan, metod untuk mengingati Allah itu luas. Tetapi hari ini fokus saya adalah bagaimana mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin membicarakan mengenai kelebihan, keistimewaan, keagungan Al-Quran, ketahuilah bahawa perkara ini sangat banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya datangkan satu dalil yang mana saya petik daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab yang pertama yang mana menceritakan mengenai kelebihan mereka yang membaca Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memetik daripada surah Fatir ayat yang ke-29, yang mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa baca Al-Quran ini adalah satu amalan yang mana Allah memberi pengiktirafan secara khusus akan kelebihannya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini tiga amalan yang mana Allah beri pengiktirafan secara khusus. Pertama, saya pernah sebut dalil ini pada kuliah-kuliah saya yang lepas, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut innal ladzina yatluna kitaballah, mereka-mereka yang membaca kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Hanya saja Al-Quranul Karim, tidak kepada Taurat, tidak kepada Zabur, tidak kepada Injil, hanya saja untuk Al-Quran. Wa aqamus salah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, infak harta kalian sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi. Ini tiga amalan yang mana Allah bagi jaminan tijaratan lan tabur, kalian tidak akan mengalami kerugian apabila kalian mengamalkan tiga perkara ini. Hari ini saya nak memfokuskan bagaimana yatluna kitaballah, membaca Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, yang mana tuntutan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran. Apatah lagi apabila kita berada pada bulan Ramadan.
Tuan-tuan, untuk kita berada pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kita minta dulu. Kita minta satu harapan dengan Allah. Pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa kita tu. Tuan-tuan tahu tak? Doa tersebut bukan sekadar doa, tetapi doa tersebut pada suatu masa yang lepas, dianya adalah satu pengharapan. Kita berada pada bulan Rajab, tapi duk letak harapan untuk nak sampai bulan Ramadan. Kita ada pada bulan Sya'ban, tapi kita minta harapan dengan Allah untuk ada bulan Ramadan. Dan hari ini Allah dah luluskan dah pun tender tu. Nah, Allah dah luluskan Allah dah luluskan dah pun application tu. Alangkah ruginya kita bila dah berada pada bulan Ramadan, kita sia-siakan doa tersebut. Hari-hari doa angkat tangan dengan Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, bagaimana Ramadan ini perlu dilazimi dengan pembacaan Al-Quran. Kerana apa? Ramadan akan rugi Ramadan apabila kalian tidak menjalani seharian dengan Ramadan itu dengan Al-Quran. Saya tidak menafikan dengan amalan-amalan yang lain, tetapi bagaimana hari ini fokus saya adalah dengan bagaimana mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Kerana apa tuan-tuan? Al-Quran ini mulia dan ia mampu memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan, Nabi SAW juga memuliakan ahli Al-Quran. Nabi pun memuliakan ahli Al-Quran. Saya petik daripada bab yang ketiga dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, hadis daripada Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Nah, Jabir kata apa? Sesungguhnya apabila selesainya peperangan Uhud, nah, kami telah menghimpunkan jenazah-jenazah para syuhada yang gugur syahid dalam medan Uhud di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yajma'u bainar rajulaini, kami ada kumpulkan ada dua orang lelaki di hadapan baginda Rasulullah SAW, jenazah para syuhada Uhud, min qatla Uhud. Ni bukan meninggal biasa-biasa je, tak. Ni meninggal sebab syuhada, sebab gugur syahid ni. Nah, semua orang kita tahu kan bagaimana kalau mati syahid ni pahalanya memang confirm syurga Allah Subhanahu wa taala. Himpun dua lelaki di hadapan Nabi, summa yaqulu, kemudian Nabi bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran, di antara dua jenazah ini, mana yang paling banyak mereka membaca Al-Quran, mana yang paling banyak yang menghafaz Al-Quran? Nah, Nabi tanya. Kemudian fa in ushira ila ahadihima, maka kami pun tunjuk salah seorang daripada dua lelaki tersebut. Qaddamahu fil lahdi, Nabi ambil jenazah yang mana banyaknya baca Al-Quran, banyaknya hafaz Al-Quran, Nabi ambil jenazah tersebut, Nabi letak dalam liang lahat dahulu. Ini cara bagaimana Nabi SAW juga memuliakan ahli Al-Quran. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suka saya ingatkan diri saya dan kita semua, bagaimana pada hari ini, walau sesibuk mana sekalipun, jangan biarkan Ramadan kita berlalu pergi tanpa dengan sepotong pun ayat Al-Quran. Tuan-tuan, saya tidak meletakkan apa-apa peruntukan bagaimana banyaknya nak baca Al-Quran, tapi suka ingin saya nyatakan di sini, jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa walaupun dengan satu ayat Al-Quran. Nah, nowadays senang dah. Ustaz bolehlah hafal Quran. Nah, tak payah ambil wuduk pun tak apa. Nah, boleh hafal je gitu, nah, boleh baca je gitu. Nowadays tuan-tuan, ni kan ada. Nah, ni kan ada WhatsApp, Facebook, kita boleh download apps Al-Quran. Nah, tuan-tuan buka baca Al-Quran ni, nah, tak payah wuduk pun tak apa. Tak ada masalah. Nah,
Tapi dari segi sudut adab untuk membaca Al-Quran, kena ada wuduk. Tapi kalau tak ada wuduk boleh baca Al-Quran tak dengan apps? Boleh, tak ada masalah. Baca Al-Quran. Nah, sambil tunggu start engine tu, nak betulkan side mirror, nak panaskan engine, bacalah Al-Quran. Walaupun satu muka, walaupun setengah muka, walaupun satu ayat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suka saya nyatakan di sini, dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk membaca Al-Quran, perkara pertama yang perlu kita letakkan apabila untuk membaca Al-Quran adalah lillahi ta'ala, al-ikhlas. Al-ikhlas. Kerana apa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran itu sangat bernilai, sangat tinggi harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk mendapat syafaat daripadanya juga besar, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, bagaimana Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu hadis Nabi SAW, apabila membaca Al-Quran bukan kerana Allah, baca Al-Quran kerana apa? Kerana nak digelar sebagai seorang yang masyhur. Baca Al-Quran sebab apa? Sebab nak digelar sebagai seorang qari, seorang imam. Baca Al-Quran sebab apa? Nak dapat habuan dunia. Wa na'udzubillahi min zalik. Maka orang-orang ini awas. Awas. Mereka-mereka yang membaca Al-Quran bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Ta'awwadhu billah min jubbil hazan, Nabi kata. Hendaklah kalian itu angkat tangan doa dengan Allah, minta perlindungan kepada Allah daripada jubbil hazan. Satu lembah neraka yang namanya jubbil hazan. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma jubbul hazan? Wahai Rasulullah, apa itu jubbul hazan? Maka Nabi kata apa? Wadin fi jahannam. Ketahuilah oleh kamu bahawa jubbil hazan ini adalah satu lembah, satu wadi neraka yang mana tempatnya itu berada dekat dalam neraka jahannam. Jubbil hazan ini tempatnya berada dekat neraka jahannam, yang mana yata'awwadhu minhu. Hu ini berbalik kepada jahannam, yang mana neraka jahannam itu pun sendiri minta dengan Allah, yata'awwadhu minhu, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mana dijauhkan daripada jubbil hazan. Kulla yaumin mi'ata marratin. Setiap hari neraka jahannam ni minta dengan Allah supaya mana dijauhkan daripada jubbil hazan ini sebanyak 100 kali, tuan-tuan. Senang kata, neraka pun tak nak masuk neraka, tuan-tuan. Neraka pun tak nak masuk neraka. Neraka jahannam pun tak nak dekat dengan jubbil hazan ni. 100 kali buat application minta dengan Allah supaya dijauhkan daripada jubbil hazan ini. Maka para sahabat radhiyallahu anhum tanya, wa man yadkhuluhu? Wahai Rasulullah, siapakah yang akan dimasukkan ke dalam jubbil hazan ini? Maka apa kata Nabi SAW? Al-qurra'una al-mura'una bi'a'malihim. Iaitu yang akan dimasukkan ke dalam jubbil hazan ini adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran bukan kerana Allah. Membaca Al-Quran tidak ada ikhlas, ingin menunjuk-nunjuk, ingin mendapat habuan dunia, ingin digelar sebagai qari, ingin digelar sebagai seorang yang masyhur. Maka orang inilah yang akan dimasukkan ke dalam jubbil hazan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konklusi tazkirah saya pada hari ini, tuan-tuan, bagaimana saya ingin mengajak diri saya dan kita semua melazimi. Hari ini dah 11 Ramadan dah. 11 Ramadan dah kita. Tinggal lagi 19 hari je lagi, Masya Allah. Bagaimana Al-Quran kita? Dah sampai belum? 11 juzuk. Tak apa. Macam saya sebutkan tadi. Kita start slow-slow. Tapi dengan syarat
pastikan setiap hari dalam Ramadan ini kita ada bergelumang dengan Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan bila habis nanti Ramadan akan menjadi satu kebiasaan kepada kita. Satu hari tak baca satu ayat Al-Quran yang tak sedap hati. Nah, walaupun satu ayat. Jadi insyaAllah, konklusinya adalah bagaimana saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sentiasa mempelajari ataupun membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua ini apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat syafaat daripada Al-Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang baik itu daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh bermakna dan akan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mematuhi akan segala suruhannya dan meninggalkan akan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah zakat fitrah, pelengkap puasa. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam Islam, ibadah zakat fitrah mempunyai beberapa elemen yang dekat dengan ibadah puasa. Pertamanya, zakat fitrah difardukan pada tahun kedua hijrah, seiring dengan kefarduan puasa. Yang kedua, zakat fitrah juga mempunyai dua rukun, sama dengan puasa yang juga mempunyai dua rukun. Yang ketiga, zakat fitrah dilaksanakan demi meringankan nasib orang-orang miskin. Maka puasa juga mendidik kita menjiwai kelaparan yang sering ditanggung oleh orang-orang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa farda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafasi wa tu'matan lil miskin. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada perkara lalai dan perkataan keji, dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu timbul satu pertanyaan, sejauh manakah kita yang berpuasa pada hari ini dapat merasakan perkaitan antara puasa dan zakat fitrah? Adakah zakat fitrah yang kita tunaikan itu hanya sebagai rutin semata-mata demi melepaskan kewajipan kita? Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahawa tujuan utama difardukan puasa adalah untuk takwa. Maka ia disempurnakan oleh ibadat zakat fitrah. Di penghujungnya, ibarat seorang pelari merentas desa, di hujungnya dia wajib menempuh halangan garisan penamat, menyentuh dan memutuskan tali reben. Jika diibaratkan puasa itu seperti merentas desa, maka zakat fitrah itu adalah tali rebennya.
Dengan menunaikan zakat fitrah, maka sempurnalah pakej puasa kita. Sempurnalah sudah usaha kita untuk mencapai darjat takwa dan seterusnya menjadi manusia yang baharu dari segi iman dan akhlaknya setelah selesai melalui madrasah Ramadan. Lantas layak pula untuk kita menerima hadiah luar biasa di atas kejayaan itu. Hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah la ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqama ilaihi a'rabiyyun faqala, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala, "Hiya liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyamun." Maksudnya, sesungguhnya di dalam syurga terdapat kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Kemudian berdirilah seorang Arab Badui, lantas bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kepada siapakah kamar tersebut itu disediakan wahai Rasulullah?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagi mereka yang berkata baik, memberi makan, termasuklah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan mengerjakan solat kerana Allah di malam hari di saat manusia lain sedang terlena." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan hadiah yang istimewa khusus bagi mereka yang menunaikan kewajipan amalan zakat fitrah seiring dengan amalan puasa. Demikianlah betapa zakat fitrah dapat menyempurnakan amalan puasa kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hakikatnya kebanyakan dari permasalahan dunia ini berpunca daripada buruknya lisan dan buruknya akhlak seperti bersikap bakhil, tamak dan haloba. Dengan berpuasa, hakikatnya kita telah memaksa diri untuk merasai serba sedikit kesusahan yang dialami oleh fakir miskin. Bayangkan 13 jam lamanya usus kita dibiarkan kosong hingga kita menjadi lapar dan lesu. Latihan amali ini akhirnya perlu disimpulkan dengan satu perbuatan mulia, yaitu saling berkongsi rezeki dengan memberi sedekah dan menunaikan zakat fitrah. Apalah maknanya jika sudah merasai jerih perih orang miskin menahan lapar, namun pada akhirnya masih diselaputi rasa bakhil, rasa kedekut untuk berkongsi rezeki dengan mereka. Maka zakat fitrah hadir sebagai pembatas. Adakah kita sudah dapat melentur sifat tamak dalam diri dan dapat menundukkan kebakhilan, atau masih bersifat enau dalam belukar yang hanya melepaskan pucuknya masing-masing? Hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehingga 31 Disember 2020 direkodkan terdapat lebih 60,000 buah keluarga miskin yang berdaftar secara rasmi di lembaga zakat Selangor. Jumlah itu bukanlah sedikit, kerana jika diperincikan kepada bilangan individu, maka hakikatnya ianya melebihi 350,000 orang. Justru itu, lembaga zakat Selangor saban tahun sentiasa berusaha memastikan agar mereka ini mendapat bantuan yang cukup bagi menyambut hari raya dengan lebih sempurna. Pada tahun 2020 yang lalu, lebih 27 juta ringgit telah diagihkan menjelang hari raya. Lembaga zakat Selangor telah juga memastikan bahawa setiap individu atau keluarga miskin mendapat bantuan raya dengan minimum RM300. Dan jumlah ini akan meningkat mengikut bilangan tanggungan sehingga maksimum RM1,000 bagi sebuah keluarga. Atas dasar itu, maka pihak lembaga zakat Selangor tidak pernah jemu menyeru
agar semua umat Islam di negeri ini menjadikan zakat fitrah sebagai ladang pahala untuk kita semua. Malah, jika dahulu zakat fitrah hanya sekadar RM7, maka kini lembaga zakat Selangor menggalakkan umat Islam agar memilih zakat fitrah yang lebih sesuai dengan hidup mereka. Sama ada RM14 ataupun RM21 seorang, mengikut jenis beras yang biasa mereka makan pada setiap hari. Ya, jika kita mampu makan makanan yang enak dan beras yang lebih mahal, maka sewajarnya kita memilih harga fitrah yang bersesuaian dengan kemampuan kita. Ini menepati apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin faja'ala an-nasu idlahu muddaini min hintatin. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya membayar zakat fitrah dengan segantang kurma ataupun segantang bali. Maka orang ramai menyamakan segantang itu dengan 2 cupak hintah, yaitu gandum yang paling baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah yang dianjurkan oleh Islam, yaitu berusaha mencari yang terbaik tatkala beramal sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Sebenarnya lembaga zakat Selangor telah menyediakan pelbagai saluran pembayaran zakat, sama ada secara atas talian, potongan gaji, kad kredit, ATM, ejen zakat dan sebagainya. Pastikan kita membayar di saluran yang betul dan kepada amil yang bertauliah, demi memastikan zakat kita menjadi sah dan benar-benar sampai kepada asnaf yang berhak. Hal ini selaras dengan apa yang telah dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan juga keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, bahawa zakat hendaklah disalurkan kepada lembaga zakat Selangor sebagai entiti yang bertauliah untuk menguruskan zakat di negeri ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan sebagai pedoman untuk kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadah yang sangat besar fadilatnya di sisi ibadah puasa dalam membentuk ketakwaan kita. Yang kedua, umat Islam hendaklah menunaikan kewajipan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan diri dengan memilih harga fitrah yang telah ditentukan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah dan zakat harta menerusi lembaga zakat Selangor agar zakat itu dapat diagihkan secara menyeluruh kepada semua asnaf yang berhak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Maksudnya, dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul daripada jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan yang lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat sekalipun, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat akan apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 265. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna qurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa min haythu la nahtasib walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan bahawa supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan kerana ianya tidak membatalkan puasa. Perkara ini telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan mesyuarat jawatan kuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, khatib juga ingin berpesan dalam pada mana kita mengejar segala fadilat dan kelebihan bulan Ramadan yang berbaki 19 hari lagi ini. Marilah kita menggandakan usaha kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mendirikan solat sunat tarawih secara sempurna, iaitu sebanyak 20 rakaat. Inilah yang bertepatan dengan mazhab Asy-Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan madhabuna annaha 20 raka'atan bi'ashri taslimatin ghairil witr. Maksudnya mazhab kami ini solat tarawih itu adalah 20 rakaat dengan 10 salam, tidak termasuk witir. Bahkan ia juga adalah pegangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, manakala Imam Malik bin Anas pula menyatakan sebanyak 36 rakaat. 20 rakaat solat sunat tarawih ini berdasarkan riwayat daripada As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, katanya kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 rakaat bi 20 rakaatan. Maksudnya adalah mereka para sahabat pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mendirikan tarawih pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh itu, marilah kita sempurnakan tarawih sebanyak 20 rakaat agar mendapat fadilat sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keampunan bagi segala dosa yang telah lalu. Sesungguhnya tarawih yang dilakukan kurang daripada bilangan rakaat tersebut dinamakan tarawih sebagaimana tidak dinamakan tarawih sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, namun ia tetap mendapat pahala solat malam qiyam insya-Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di hari yang mulia ini marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahd Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzifin wal ra'iyah wal bilad وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah agama-Mu. Hindarilah kami daripada kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfak harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id والمهن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.